selesaikan. Okey, selesaikan. Cari semua nilai X yang memuaskan setiap persamaan berikut. Soalan pertama, sin 2X sama dengan negatif 0.4321. Langkah pertama adalah tekan kalkulator shift sign untuk dapatkan sudut rujukan. Jadi 25.60. Langkah pertama. Okay, langkah kedua adalah menentukan kita punya kedudukan dalam ASTC kita. Okay, ASTC kita. Ini ialah sign negatif. Sign negatif maksudnya sukuan ketiga dan juga sukuan keempat. Okay, sukuan ketiga dan juga sukuan keempat. Jadi kalau sukuan ketiga, okay, itu adalah kita punya X yang pertama. Sukuan keempat, itu adalah X kita. Kemudiannya bila kita lihat kepada soalan ini, dia adalah double angle. Okay, double angle maksudnya sini kena times 2, sini pun kena times 2, jawapan pun kena times 2. Itu yang dia punya ni dah jadi 0 sampai 720. Okay, equation asalnya ialah 0, kemudian X, kemudian 360. Okay, 360. Jadi bila sini times 2, semuanya times 2. Okay, nanti jawapan kita kena campur 360 darjah. So, sekarang sukuan 3 dan sukuan 4. Okay, jadi sukuan 3 nilainya ialah 180 campur dengan kita punya alfa. Okay, yang keempat 360 tolak dengan kita punya alfa. Okay, lepas tu jawapan pertama tambah 360. Jawapan kedua tambah 360. Okay, lepas tu kita hitung. Dan ini ialah 2X. Kita nak X, jadi kita bahagi dengan 2. Itu adalah final answer. Okay, second, 2X campur 40 sama dengan 2. Okay, second ni kita tak buat ya, kita jadikan dia cos sebab kalkulator tak boleh tekan second. Jadi kita ada knowledge bahawa second adalah 1/cos. Maka cos adalah 1/second. Jadi apa yang kita dapat di sini adalah setengah. Okay, jadi kita nak cari 2X campur 40. 2X campur 40 adalah setengah. Jadi kita tekan kalkulator, kita dapatkan sudut rujukan. Okay, kita dapatkan sudut rujukan kita. Kemudiannya kita nak cos positif. Jadi kita ada ASTC. Cos positif maksudnya first and fourth. Okay, kalau the first 60 lah jawapan dia. So, kalau the fourth one adalah sini. So, kita ada 360 tolak 60. Alright, saya nak anda lihat kepada bahagian di sini. Kita ada X kita adalah di antara 0 sehingga 360. Okay, 0 sehingga 360. Dalam kes ini, kalau kita nak cari 2X plus 40, apa yang kita buat adalah kita times 2, lepas tu kita tambah 40. Okay, so 0, 0, darab 2, 0, tambah 40, 40. Okay, tu yang dia jadi range dia berubah sebab content dalam bracket tu adalah begitu. Okay, dia suruh times 2 plus 40. So, belakang ni pun kita times 2 plus 40. Okay, times 2 plus 40. So, kita tengok ada 2 cycle 2X di situ. Okay, 2X di situ. Jadi, dalam sukuan pertama dan juga sukuan keempat. Sukuan pertama, direct ambil jawapannya. Sukuan keempat, kita tolak.
Okay, and then seterusnya kita ada double, jadi kita ambil 60, kita tambah satu cycle 360, kita ambil 300 tambah satu cycle dan kita hitungkan. Okay, kita hitungkan. So ini adalah 2x tambah 40. Kita cari 2x dulu, iaitu dengan menolak 40 pada setiap satu jawapan. Kemudian kita divide by 2. Itu adalah jawapan akhir. Chord x per 3 ialah 0.4452. Jadi chord adalah 1 per tangent. Okay, 1 per tangent. Jadi kita bahagi tangent adalah 1 per chord. Okay, tangent adalah 1 per chord. Kita kira dulu dengan kalkulator kita. Jadi kita ada shiftan 2.246 dan kita dapat sudut rujukannya ialah 60. Jadi berdasarkan ASTC, okay, kita nak tangent positif. Tangent positif adalah first, third. Okay, tangent positif. Kemudian X kita adalah di antara 0 hingga 360. Jadi bila kita ada X per 3 dalam sini, so sini pun bahagi 3 lah ya. So semua ni bahagi 3. Okay, semua ni bahagi 3. Jadi bila bahagi 3, kita punya range akan berada di antara 0 sehingga 120 sahaja. Berada di sukuan pertama je lah. Jadi sukuan ketiga tak payah buat lah sebab sukuan ketiga dah sampai 270. Okay, sukuan ketiga dah sampai 270. Yang ni kita dah kira, kita nak sampai sini sahaja. Alright, so kita ambil sukuan pertama sahaja. So sukuan pertama adalah 66. Jadi X adalah 66 darab 3. 198. 5 tangent X sama dengan 7 sin X. Bila kita lihat tak sama tu. Okay, tangent dengan X dengan sin X tak boleh buat apa-apa. Tangent dengan sin tak boleh buat apa-apa. Jadi kita tukarkan tangent ni menjadi sin over cos. Kita tahu bahawa tangent ialah sin over cos. So seterusnya kita samakan penyebut. Okay, kita samakan penyebut ini over 1. Okay, jadi kita samakan penyebut dia. Maka kita dapat 5 sin X. Okay, tolak ni. Alright. So, kemudiannya kita sebenarnya ada per cos X. Tapi darab kosong dapat kosong lah ya. Okay, so di sini kita ada sebutan kiri ada sin X. Sebutan kanan pun ada sin X di situ. Jadi kita faktorkan sin X. Maka kita tinggal yang ini. So, kita ada bracket kiri, bracket kanan. Okay, bracket kiri ialah yang ini. Bracket kanan ialah yang ini. Jadi ada bracket kiri sama dengan kosong. Bracket kanan sama dengan kosong. Jadi sin X sama dengan kosong. Okay, kalau sin X sama dengan kosong, kita consider graf sin kita. Okay, mana sin X kosong adalah titik biru ini. Okay, itu adalah kosong, 180 dan 360. Okay, jadi kita terus dapat jawapannya, tak perlu tekan kalkulator. Okay, cos pula. Okay, jadi kita ada ni 5 tolak cos ni. Okay, yang kedua, bracket kedua. Jadi kita susunlah. Jadi cos X adalah 5 per 7. 5 per 7. Jadi cos 5 per 7 maksudnya kita ada ASTC kita. Okay, ASTC kita. Jadi kita nak cos positif maksudnya first and fourth. Alright, jadi kita kira shift cos 5 per 7 first. Okay, so kalau first ialah 44.42, direct ambil jawapan. Kalau fourth maksudnya 360. Okay, 360 kita tolak dengan 44 ni. Jadi jawapannya ialah ni. Okay, jawapannya ialah ni. Kita salin semua. Yang kosong ni datang dari sin. 180 datang dari sin. 360 datang dari sin. Okay, 44 ni datang dari cos. 315 ni ialah 360 tolak ni. Alright, itu adalah jawapan akhir dia. Sin square X tolak 2 sin X sama dengan cos 2X. Jadi bila kita lihat di sini, yang ini fungsi trigonya berbeza. Jadi eloklah kita gantikan dengan fungsi yang ada sin juga.
Okey, yang ada sin juga. Jadi kita akan ganti dengan 1 tolak 2 sin square x. Ini ialah identiti cos 2x. Okey, identiti cos 2x. Kemudian di sini kita akan buat pengembangan. Okey, kita kembangkan. Maka kita akan dapat 3 sin kuasa 2x. Tolak 2 sin x, tolak 1 setelah kita susun. Kemudian di sini kita ada kuasa 2, kuasa 1 dengan nombor. Jadi kita akan faktorkan dan kita dapat sin x tolak 1, kemudian 3 sin x tambah 1. Okay. So kemudian kita ada bracket kiri sama dengan kosong, bracket kanan sama dengan kosong. Okay, so bracket kiri sama dengan kosong, maka sin x adalah 1. Okay, sin x adalah 1. Jadi bila 1 kita rujuk kepada graf sin x. Okay, graf sin x, bila sin x adalah 1, maksudnya sini ni 1. So sudut di situ ialah 90. Okay, sudut di situ adalah 90. Jadi kita dapat x adalah 90. Okay, seterusnya, bracket kedua, 3 sin x tambah 1 adalah kosong, maka sin x adalah negatif 1/3. Okay, jadi kita akan tekan shift sign untuk dapatkan sudut rujukan. Okay, shift sign, dan kita dapat 19.47. Kemudian kita lihat kepada ASTC. Okay, sign negatif maksudnya adalah sukuan 3 dan juga 4. Okay, jadi X berada di sukuan 3 dan juga sukuan 4. So kalau sukuan 3, jawapannya kita akan tambah dengan 180. Sukuan 3 sini yang warna hijau ni sukuan 3. Okay, so kita ada 180 tambah 19. Okay, kemudian sukuan 4 berwarna biru. 360 tolak kita punya sudut rujukan, kita akan dapat jawapan di sukuan keempat. Maka kita dapat 199 untuk yang ini, hijau, dan 340 untuk yang biru. Okay, kemudian kita ada 3 jawapan totalnya. Tadi kita dah ada 90, sekarang 199, 340. Jadi jawapan akhir kita salin balik ke tiga-tiganya. Okay, kita ada sin x tambah 30. Jadi kita gunakan rumus penambahan di sini. Jadi kita ada sin A cos B, kemudian kita tambah cos B sin A. Okay, itu ialah rumus penambahan kita. Ini untuk yang sin. Okay, ini untuk sin. Kemudian untuk cos, kita akan tulis di sebelah kiri. Sebab kita nak samakan dengan kosong. Maka di sinilah. Okay, di sini. So, kemudiannya kita akan guna rumus penambahan untuk cos. Okay, cos A plus B adalah cos A cos B. Kemudian tolak dengan sin A sin B. Okay. So, apa yang kita ada seterusnya adalah nilai-nilai ini kita boleh masukkan. Okay, cos 30. Sin 30, cos 120, sin 120. Okay, kita boleh masukkan nilai dia. Okay, so kita ada square root 3/2 sin x, kemudian setengah cos x. Yang ni kita ganti sin x Okay, sini kita ganti cos 120 dan kita ganti sin 120. Okay, in case anda terlupa, kita guna segitiga ini. Okay, saya lukis juga sebelah sana supaya anda nampak segitiga
sama sisi Okey, so sini 30, sini 60, sini 90, yang ni 1, yang ni 2 kan, sini 2, sini 1 sama sisi. So ini adalah square root 3. Okay, so yang selebihnya kena revise balik So kalau cos 120 maksudnya negatif cos 30 lah ya. Okay, so kemudian di sini mana yang sama kita selesaikan. Okay, sini kita kembang lah ya. Okay, kembang. Sini pun kita kembangkan. So bila kembang-kembang dia jadi plus dengan plus ya. Okay, dia jadi plus dengan plus. Jadi mana yang boleh dikira macam yang ini. Okay, kita tengok yang ini. Ni ialah square root 3 sin X kan. Okay, dengan square root 3 per 2 sin X. Okay, kiri kanan pun square root 3 per 2 sin X. So, boleh times 2 lah kan. Okay, boleh times 2 di situ. Jadi, dapat 2 square root 3 per 2 sin X. Okay, times 2. So, lepas tu yang ni pun sama lah. Untuk yang cos pun sama cos pun sama. Yang ini ada setengah campur setengah. Okey, setengah campur setengah. Dia ada 1 di situ. Okay, dia ada 1 di situ. So, seterusnya kita jadikannya tangent X. Okey, kita jadikannya tangent X. Apa yang berlaku di situ adalah sini kita dah simplify. Okey, kita dah simplify. Kemudian sebenarnya ada satu step di sini. Square root 3 sin X. Okay, kita bahagi dengan cos X. Okay, kita bahagi dengan cos X. Jadi yang biru tu pun cos X. Kita bahagi dengan cos X. Okay, itu yang bila kita potong yang ini, kita dapat tangent X. So, kita ada square root 3 tangent X. Sama dengan ni bila potong 1 kan. So, negatif 1. Itu yang kita dapat. Tangent X ialah negatif 1 per square root 3. Okay, negatif 1 per square root 3. Jadi, daripada kita punya ASTC. Okay, daripada kita punya ASTC, tangent negatif Tangent negatif. Berada di sukuan mana tu? Sukuan 2 dan juga 4. Okay, tangent 1 per 3. So, tangent 1 per 3 adalah 150 dan juga 330. Ni TOA. TOA. So, tangent tu sebenarnya rujukannya adalah 30. TOA. Rujukannya adalah 30. Jadi, pada sukuan kedua, sinilah 150 ni dapat dari 180 tolak 30. Okay, kemudian yang sukuan keempat, 360 tolak 30 lah kan. Itu yang 330. Okay, baik, kita ada 3 cos 2x. Jadi, kita akan gantikan dengan rumus yang ada sin juga. Maka kita ada 1 tolak 2 sin square x. Kemudian kita akan kembangkan. Okay, dan kita akan dapat satu lagi quadratic equation. Okay, ini quadratic equationnya. So, quadratic equation tu kita boleh faktorkan Okay, kita kena tunjuk pemfaktoran Sini dia tak tunjuk pemfaktoran. So, anda kena tunjukkan pemfaktoran tersebut. So, kita kena tunjuk bracket lah. Okay, ini ada satu step tambahan. Kita kena buat bracket. Kemudian sama dengan kosong. Okay, kemudian kita masukkan nilai-nilai dia. Okay, jadi kita ada 3 sin X. Sini 2 sin X. Okay, kemudian kita ada apa di situ? Kita ada tolak Jadi kita ada tolak tambah.
Okay, kita ada tolak tambah. So, kena tunjukkan step pemfaktoran itu. Dan kita ada bracket kiri sama dengan kosong. Bracket kanan sama dengan kosong. Okay, so bila bracket kiri ni kita dapat negatif 0.333 ni lah. Yang bracket kanan ni 3/2 yang dapat 1.5 kita abaikan. Sebab graf sin kita, masih ingat graf sin kita? Maksimumnya adalah 1. Okey, maksimumnya 1, minimumnya negatif 1. So, kita tak perlu tengok yang itu. Alright, kita tak perlu tengok yang itu. So, kemudiannya kita akan tekan shift sign lah untuk mendapatkan kita punya sudut rujukan. Okey, shift sign dapatkan kita punya sudut rujukan. Sekali lagi, ASTC lagi. Okey, ASTC lagi. Jadi, kita nak sign yang negatif. Okey, sign yang negatif maksudnya sukuan 3 dan juga sukuan 4. Okey, jadi jawapan kita sukuan 3, sukuan 4. Okey, sukuan 3 tambah 180, sukuan 4 tolak 360. Okey, so itu adalah jawapannya. Okey, sin 2x. Right, sin 2x kita ganti dengan 2 sin x cos x di situ. Kemudian di sini kita kembangkan. Maka kita dapat dua sebutan. Sebutannya ada sin x dan juga sin x. Maka sin x itu kita faktorkan. Jadi kita ada bracket kiri sama dengan kosong. Bracket kanan sama dengan kosong. Okay, so bila bracket kiri sama dengan kosong, kita pakai graf juga. Okay, so di mana dia kosong? Di titik-titik biru. Kita pernah bincang. Okay, di titik-titik berwarna biru sin x adalah kosong. Jadi, kita terus dapat nilai dia. Kosong, 180, 360. Okay, lepas tu bracket kanan sama dengan kosong. Okay, jadi kita ada cos x sama dengan 1/6, shift cos. Okay, dan kita dapat jawapannya. Okay, balik kepada ASTC sekali lagi. Kita nak cos positif. Jadi cos positif ialah first quadrant dengan fourth quadrant. Dan first quadrant terus ambil jawapan. Fourth quadrant kita tolak dengan 360. Okay, so sukuan 1 dan 4. Maka kita ambil, lepas tu tolak. Okay, so kita punya final answer, jangan lupa tadi kita ada bracket kiri. Sekarang kita ada bracket kanan. Maka kita salingkan semua. Itu adalah jawapan akhir. Okay, so dalam kes ini kita ada rumus lagi. Rumus penambahan untuk cos di sini. Jadi kita ganti. Okey, kita ada cos A, cos B, tolak sin A, sin B di situ. Itu untuk cos. Okay, kemudiannya yang ini kita tulis ke kiri. Kita jadikan dia minus sebab kita nak sama dengan kosong. Okay, jadi kita tuliskan kita punya rumus untuk plus pula. Okay, so kita ada cos A, cos B minus sin A, sin B. Kemudian di sini kita expand. Okay, expand. Jadi kita akan dapat, kita ganti nilai cos 60 ni kita ganti cos 60, kita ganti sin 60. Okay, sekali lagi. Segitiga. 30. 60. 1, 2, square root 3. Ini 90 degree. Jadi kita masukkan nilai kita. Sini dapat setengah cos x. Okay, kita ganti nilai sin 60. Kita ganti sini. Kita ganti sini. Okay, kita ganti semua. Nanti anda boleh rujuk kepada segitiga tu. Okay, so sekarang kita tengok antara cos dengan cos kita permudahkan. Kemudian antara sin dengan sin juga kita permudahkan. Okay, maka kita dapat negatif cos x. Kita ada 4 square root 3/2 sin x. Okay, so sini 4 dengan ni kita boleh permudahkan.
Okay, kita boleh permudahkan. Kemudian kita boleh bahagikan sebenarnya. Okay, kita dah susun. Lepas tu kita bahagikan, jadikan dia tangent. Okay, iaitu kiri kanan bahagi dengan cos X. Kita dah pernah tunjuk dah soalan yang ini sebelum ni. Okay, kita bahagi dengan cos X. Jadi kita dapat 1 kan. So yang ini kita selesaikan di belah sana lah. Itu yang jadi 1/2 square root 3. Yang ni kita dah potong tadi kan. Kita dah potong jadi 2 je sebenarnya kan. Kita dah simplify. Alright. So kemudiannya kita ada 1/2 square root 3. Jadi kita shift tangent lah ya. Shift tangent kita dapat sudut rujukan. Okay, kita dapat sudut rujukan. Kemudiannya kita punya tangent positif. Tangent positif ASTC. Tangent positif maksudnya 1, 3. Okey, 1, 3. 1 terus ambil jawapan. Kalau 3 kena tambah dengan 180. Jadi kita berada di sukuan 1 dan juga sukuan 3. So ambil terus jawapannya untuk sukuan 1. Sukuan 3 tambah dengan 180. Untuk soalan kedua, kita perlu cari semua sudut yang tercangkum di antara kosong dengan 2 pi. Alright, seperti soalan nombor 1 juga, tapi nombor 1 tadi kita cari antara 0 hingga 360 darjah. Maksudnya soalan ni kita beri jawapan dalam sebutan pi. So semuanya dalam sebutan pi. Jadi bila sebutan pi maksudnya anda perlu revise balik bahawa pi radian adalah 180 darjah. Okey, so bila pi per 2 maksudnya adalah 90 darjah. Pi per 3 adalah 60 darjah. Anda boleh juga tukar ke darjah untuk jawab dahulu. Lepas tu dah siap baru tukar balik ke radian. Okey, soalan kalau tanya dalam radian, kita jawab juga dalam radian. Okey, ini ialah sudut-sudut dia. Kalau pi per 6, 30 darjah. Okey, kalau pi per 4, 45 darjah. Okey, boleh terbit daripada yang pertama ni. Okey, boleh terbit daripada yang pertama. So, sini bahagi 2, sini pun bahagi 2. Kan? Lepas tu bahagi 3. Ni bahagi 3. Lepas tu bahagi 2 lagi. Sini bahagi 3 lagi. So, you boleh terbit 1/1. Okay, soalan pertama. Soalan pertama, kita ada sin sudut ini adalah negatif square root 3/2. Jadi kita dapatkan kita punya sudut rujukannya iaitu kita shift sign kan nilai square root 3/2. Okey, dan kita dapat nilainya adalah pi per 3. Jadi bila anda lihat square root 3/2 ni maksudnya you tahulah dia datang dari segitiga ni kan. Okey, 60, 30, 1, 2, square root 3. Okey, dia datang dari situ. Okey, kemudiannya kita ada ASTC. Okey, ASTC sin negatif sin negatif adalah sukuan 3 dan 4. Okey, adalah sukuan 3 dan 4. Jadi kita nampak di sini 3 dan 4. Okey, so soalan asalnya dia kata dia punya X berada di antara 0 sehingga 2 pi, betul? Jadi bila kita lihat kepada soalan ni, dia dah jadi 2x kan? Lepas tu tambah pi over 6 kan? Maksudnya di situ ada operasi times 2. Dia darab 2 kan? Dia darab 2. Lepas dia darab 2, dia tambah pi per 6. Okey, jadi kiri pun kita buat macam tu. Yang 2 pi pun kita buat macam tu. Itu yang kita dapat pi per 6. Okey, itu yang kita dapat pi per 6. Itu ialah 0 darab 2, 0. Lepas tu tambah pi per 6. Itu yang dapat pi per 6. So, belakang ni ialah 2 pi darab 2, 4 pi. Lepas tu tambah pi per 6. Okey, sebab tu dia adalah begitu. Saya terangkan untuk soalan A sahaja. Okey, sebenarnya saya dah terangkan untuk soalan nombor 1. Alright. So, bila kita lihat di sini,
kita tahulah kita nak sukuan ketiga ni kan. Sukuan ketiga dan kita ada 180 tambah sudut rujukan. 180 tu maksudnya pi lah kan. Okey, 180 maksudnya adalah pi. Okey, so pi campur pi per 3. Kalau sukuan keempat ni maksudnya 360 tolak sudut rujukan kan. Sudut 360 adalah 2 pi. Okey, 180 ialah pi, 360 ialah 2 pi. So sini kita ada 2 pi tolak pi per 3. Okey, tolak pi per 3. Kemudiannya sini 2x Okey, sini ada 2x kan. Maksudnya kita ada 2 cycle. 2 cycle maksudnya kena ambil jawapan pertama, kita tambah 360 betul? Itu kalau sudut dalam degree. Kalau 360 dalam degree adalah 2 pi. Maksudnya ambil jawapan ni campur 2 pi. Dapat second cycle. Okey, ambil jawapan belakang ni campur 2 pi. Dapat second cycle. Okey, and then kita permudahkanlah, kita tambahkan. Okey, kita tambahkan dan tambahkan. Okay, and then kita nak tinggal 2x. So, kita kena tolak lah ya. So, setiap satu jawapan ni kita tolak pi per 6. Yang ni tolak pi per 6. Sini pun tolak pi per 6. Sini pun sama. Sini pun sama. And then kita jawapannya kita divide by 2. Okay, maka itu adalah jawapan akhir. Okay, 3 sin y tolak 2 tangent y. Okey, saya dah baca ke kiri ya. Saya baca tolak 2 tangent y sama dengan kosong. Jadi kita sin dengan tangent tak boleh diselesaikan atau dipermudahkan. Maka kita tukar tangent kepada sin per cos. Okey, sin per cos. Lepas tu yang ini per 1 Okey, sini sebenarnya adalah per 1 dan kita nak menolak pecahan. Maka kita akan samakan dia punya penyebut. So, kiri kita akan darab cos y. Okey. Untuk samakan penyebut atas dan bawah lah. Maka kita pun dapat 3 sin y cos y tolak 2 sin y. Okey, sebenarnya yang per cos y tu kita dah darab ke kanan lah. Sebab tu tak nampak. Okey, sebab tu tak nampak. Okey, and then kita ada sebutan ni ada sin y dengan sin y. Jadi kita akan faktorkan sin y tersebut. So, bracket kiri sama dengan kosong. Bracket kanan sama dengan kosong. Okey, jadi sin y kosong masih lagi graf sin. Saya harap semua dah ingat. Okey, kita ada kosong 180, 360. Sekali lagi, jawapan dalam pi. Okay, lepas tu belah kanan pula. Okey, kita ada 3 cos y tolak 2 sama dengan kosong. Jadi sudut rujukannya adalah shift cos 2 per 3 iaitu 48.19. Okey, yang ini tak dapat dijadikan pi dahulu. Okey, sebab dia bukan dari kalangan sudut-sudut khas ni Okey, tapi yang kita buat seterusnya ialah kita tentukan ASTC lagi. Okey, kita tentukan ASTC lagi. Jadi cos positif cos positif. Sentiasa kena tentukan sukuan dahulu Cos positif adalah 1, 4. Okey, maka kalau 1 terus ambil lah. Okey, dan 4 kita tolak dengan 360. Jadi oleh kerana kita nak bagi jawapan dalam pi radian, kita kena darab pi per 180. Maksudnya kalau kita tak dapat sudut khas, tak ada masalah. Kita convertkan balik kepada pi radian. Okey, kita convert balik kepada pi radian. So jawapannya ialah semua ni lah. Jangan lupa tadi kita dah ada 3 jawapan. Okey, ini jawapan keempat dengan kelima kan. Jadi kita tuliskan semua jawapannya. Okey, di sini kita ada chord. Jadi kita kena apply identity asas kita. Okey, jadi kita ada cosine di sini. Lepas tu kita perlu kembangkan. Okey, kembangkan. Jadi kita akan dapat. So, bila kita kembangkan, sini kita boleh kira lah ya. Yang negatif 3 dengan 1 ni kita boleh kira. Okay, and then kita buat pemfaktoran. Okay, kita perlu tunjukkan step pemfaktoran tersebut ya. Baik, kita mesti tunjuk pemfaktoran tersebut ya. Kita tunjuk pemfaktoran tersebut. Dan kita dapat cosine adalah 2 daripada bracket kanan. Kemudian 1/3 ni negatif 1/3 daripada bracket kiri ni.
So, kemudiannya kita dapat kosek D2, kita kena tukar balik kepada kita punya 3 fungsi trigo yang asal lah. Sebenarnya dia ialah sin kan. Kosek ialah 1/sin. Okey, so kalau kosek ialah 2, sin ialah 1/2. Okey, sin 1/2 ialah 0.5. So, sudut rujukannya shift sin lah, iaitu pi/6. Okey, 30 darjah sebenarnya. So, bila pi/6 di situ, kita akan pakai kita punya ASTC lagi. Okay, kemudian itu adalah positif. Positif maksudnya sukuan 1, 2. Okay, 1, 2. Jadi 1, 2. Lepas tu Z-nya adalah sukuan 1, terus ambil jawapan. Sukuan kedua kita tolak dengan 180, tolak dengan pi. Okay, dan kita dapat 5 pi/6. Okay, untuk sebelah sini pula, okay, kosek Z sama dengan ni. Jadi, sin ialah dia punya salingannya. Ini 1/3. So, sini ialah -3. Jadi, sin -3. Mana ada kan maksimum negatif 1 je kan. 1 dengan -1 kan. Jadi, diabaikan. Okay, tak ada nilai. Jadi, jawapan kita hanyalah yang atas nilai ya. Okay, itu je jawapan dia. Okay, so kita ada sin 2A, kemudian cos 2A, kita tulis sebagai sin 2A sama dengan cos 2A. Lepas tu kita bahagi sebenarnya dengan cos supaya dia jadi tangent. Okay, jadi tangent. Jadi sini kita ada tangent 1. Okay, tangent positif. Tangent positif. Tangent positif kita pakai ni. Okay, tangent positif maksudnya 1, 3. Okay, 1, 3 tangent positif. Lepas tu dia 2 cycle nampak tak? So nanti jawapan kita kena times 2. Sini times 2, sini times 2 kosong, sini times 2 jadi 4. Pi di situ. So yang ini 1, 3. Okay, jadi kita shiftan lah kan. Kita shift tangent. Kita shift tangent, kita dapat jawapan dalam sukuan pertama iaitu pi/4. Pi/4 ialah 45 degree lah ya. Saya dah catat dah di sini. Okay, so kemudian pada sukuan ketiga kita ambil pi tambah dengan pi/4. Okay, kemudian second cycle-nya kita ambil jawapan pertama, kita plus 2 pi. Kemudian jawapan kedua kita plus 2 pi. Okay, kita selesaikan kita permudahkan mana yang boleh kira. Kemudian ini adalah 2A, kita nak A, kita divide by 2. Okay, itu adalah jawapan akhir. Okay, kita ada cos B sin B. Ini sebenarnya kalau anda perhatikan dia adalah suatu rumus yang ada 2 sin A cos A gitu. Okey, perasan tak? Tapi duanya tak ada. Okey, tapi duanya tak ada. Jadi kalau duanya tak ada, kita nak buat apa? Kita tolong wujudkan lah. Okey, tolong wujudkan. Tiba-tiba je wujudkan. Tak adalah sini times 2, sini pun times 2. Macam tu. Okey, jadi ini sebenarnya ialah sin 2A kan? Tapi kalau sini tulis BB lah ya. Itu ialah sin 2B. Okey, sin 2B. Jadi kita dah tahu dah. Kita nak cari sin 2B ni, kita shift sin lah kan nanti bila nak cari rujukan dia. Shift sin. So, kita dapat pi/6. Okey, ini daripada segitiga. Ya. Okey, shift sin 1/2 ya. SOH kan. Okey, SOH 30 darjah ialah pi/6. Okay, kemudian kita pakai kita punya ASTC lagi. Okay, sin positif, sin positif sin positif Okay, sin positif first second Okay, sin positif adalah first second. Okay, kemudian sini times 2, times 2, times 2 kan 2 cycle Jadi jawapan cycle pertama ialah pi/6, yang kedua ialah pi 180 tolak pi/6. Jawapan pertama tambah 2 pi, jawapan kedua tambah 2 pi, hitungkan. Okay, kemudian nak dapat B, divide by 2. Selesai.
Okey, baik, soalannya adalah 4 sin X tolak pi cos X tolak pi. Jadi step pertama yang kita lakukan, kita faktorkan 2 dahulu supaya kita tinggal yang ini. Okey, so itu adalah bentuk 2 sin X cos X ya. Okey, itu ialah 2 sin A cos A lah saya tulis. Okey, 2 sin A cos A. Dan 2 sin A cos A ni sebenarnya ialah sin 2 A. So, bila sin 2A di situ, 2 ni kita akan bahagikan lah. Okey, 2 ni kita akan bahagikan. Maka kita dapat sin 2 X tolak pi adalah 1/2. Dan kita shift sign, kita dapat jawapannya pi per 6. So, di sini kita gunakan kita punya ASTC. Kita guna ASTC, jadi sin positif adalah sukuan 1 dengan 2. Okey, sukuan 1 dengan 2. Jadi kita ada sukuan 1 di sini, sukuan 2 di sini. Okey, so kita punya cycle ni tak tulis pun tak apalah. Okey, so kita ikut je apa yang ada dalam soalan. So dia times 2 tolak 2 pi, kita pun times 2 tolak 2 pi. Okey, so kemudiannya di sini bila kita nampak soalan 2x kan? Okey, 2x, jadi ada 2 cycle jawapannya. Jawapan untuk yang pertama kita direct ambil ya, pi per 6. Pada sukuan kedua ni, sukuan kedua sekali lagi, kita kena ambil 180 kan, iaitu pi ya, 180 kita tolak dengan kita punya pi per 6. So, ambil jawapan yang ini plus 2 pi. Okey, itu ialah second cycle. Ambil jawapan kedua plus 2 pi. Itu ialah second cycle. Lepas tu kita kira lah ya. Okey, kita kira. So, kita nak 2x je kan? Okey, kita nak 2x je. So, kena tambah dengan 2 pi lah. Setiap satu ni kita tambah 2 pi ya. Okey, yang pertama tambah, yang kedua pun tambah, 3, 4, semua tambah 2 pi. So, bila tambah 2 pi, kita permudahkan. Ini adalah 2x. Okey, dan kita nak x sahaja ya. Jadi kita bahagi 2 lah. Baik, itu adalah jawapan akhir.